Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bab baru, bab 9. Okey, bab 9 iaitu bab poligon asas. Okey, ini adalah contoh makhluk yang kita kadang-kadang jumpa, tapi kita cuba elaklah lebah yang kena boleh gigit kita. So, lebah ni boleh menghasilkan madu, di mana ni adalah orang kata apa? Sarang dia lah. Dalam ni ada lopok-lopok ni ada tersimpan madu. Okey, bentuk dia ialah heksagon. Ada 6 sisi heksagon. Okey, ni adalah makhluk Allah yang boleh menghasilkan bentuk poligon, iaitu madu. Okey, kita tengok maksud poligon. Poligon bermaksud bentuk tertutup pada satu sata dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini adalah bentuk poligon. Sebabnya dia adalah bentuk tertutup. Ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis. Dia bermula dengan 3 atau lebih garis lurus. Ni garis lurus ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Dia adalah poligon. Dia ada nama khas ni. Kalau ada 5 sisi, nama dia ialah pentagon. Okey, so jadi kalau ini bukan poligon, sebabnya dia terbuka. Okey, kita pergi kepada nota kat sini. Nota ni, okey, nota ni kata bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Okey, bilangan perpenjuru boleh ditentukan dengan mengikut langkah-langkah tersebut. Okey, di sini ada cara yang pertama, ada cara kedua untuk menghitung bilangan perpenjuru. Kita tengok cara pertama dengan cara yang kedua. Tapi sebelum tu, perpenjuru ni apa? Okey, cikgu terangkan. Perpenjuru ni ialah garis lurus yang menghubungkan bucu ke bucu, tapi bukan bucu bersebelahan. Katalah ni ada A, B, C, D, E. A dengan E duduk sebelahan kan? So, kita akan buat garisan A ke D. Okey, tadi cikgu kata perpenjuru ialah garisan yang menghubungkan bucu yang bukan bersebelahan. Jadi A dengan E bersebelah, jadi kita buat A dengan D lah. Kita buat garisan. Okey, A ke D, satu garisan. Okey, cikgu buat garisan tak apa-apa tepat sikit. Okey, tak apalah. Okey, kita boleh buat tak A ke C? A ke C. Okey, A ke C boleh lah buat sebab tak ada sebelahan. Okey, so jadi A ke C. Okey, dapatlah garisan. Okey, so sekarang kita nak buat E pula. E ke A tak boleh lah sebab sebelah. E ke D pun sebelah. Jadi kita buat E ke B dengan E ke C. Okey, so E ke B. Okey, siap. E ke C. Okey, tak berapa cantik tu. Okey, dah siap. E ke C dah cantik dah. Okey, ada lagi tak? B ni tak buat lagi. B ni boleh buat ke D kan? Okey, kita buat B ke D. Okey, B ke D. Okey, so sekarang ada berapa perpenjuru? 1, 2, 3. Ni dah tanda 3. Ni belum 4, 5. So, ada bilangan perpenjuru dia ialah 5. Okey, kita guna formula pula untuk nak cari bilangan perpenjuru. Yang penting kamu faham perpenjuru ialah garisan yang menghubungkan bucu ke bucu, tapi bucu bukan yang duduk sebelah. Jadi A dengan D tak duduk sebelah. Jadi kita akan buat garisan yang menghubungkan bucu dengan bucu. Okey, kita tengok contoh. Okey, so sini ada contoh. Okey, contoh ni ada dalam buku teks muka surat 203.
3. Okey, so kalau kita guna formula yang pertama, dia kata kena pasti bilangan sisi poligon itu. Okey, bilangan bucu dan bilangan perpenjuru bagi sebuah poligon. Dia nak bilangan bucu dengan bilangan perpenjuru. Okey, so jadi tadi kita tahu bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Jadi bilangan bucu kita tahulah sebab dia habaq, bilangan sisi dia 10. Jadi bilangan bucu sama dengan 10. Terjawablah kat sini. Okey, sekarang nak buat bilangan perpenjuru. Kita ada formula. Okey, so dia kata kena pasti bilangan sisi poligon itu. Okey, bilangan sisi 10. Bilangan sisi ditolak dengan 3. Jadi kita buat 10 tolak 3. Okey, katakan hasilnya ialah M. Okey, dapatlah hasil dia 7. Okey, jadi dia kata suruh katakan M kan. Jadi kita kata 7 lah. Nilai 7 ini didarab dengan 2. Okey, lepas tu dia kata 7 ni kita darab dengan 2. Okey, bila 7 kali 2. Okey, jadi kita mendapat 2M. Okey, iaitu kita dapat 2. 7 lah. Okey, sebab dia kata 2M kan. Okey, so jadi nilai 2M itu ditambah dengan semua integer yang kurang daripada M sehingga 1. Maksudnya ialah okey, kita dapat 2 kali 7. Lepas tu kita tambah dengan nilai kurang daripada 1 daripada M ni. 7 ni ialah M. 7 ni ialah M. Jadi kurang 1 pada M. Jadi tambah 6. Lepas tu kita akan buat 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. So jawapan kamu ialah, sesat tekan kalkulator semua ni, dapatlah 35. Okey, tu cara panjang. Kita ada cara yang kedua lebih mudah. Ni kita guna formula ni. Okey, jadi ni cara 1. Kita buat cara 2 yang lebih mudah. Okey, cara yang mudah dia ialah N tolak apa tadi? Tolak 3 per 2. N tu ialah bilangan sisi. Jadi 10 tolak 3 bagi 2. Okey, 10 tolak 3 dapat 7 kan? Jadi 10 kali 7 bagi 2. So 70 bagi 2. So jawapan dia tetap sama, 35. Lebih baik buat yang ni sebab senang daripada ni memeningkan. Tolak 3 lepas tu darab 2. Pening-pening. So kita guna formula ni yang lebih mudah. Okey, tapi kena ingat N tu ialah bilangan sisi. Tu cara nak mengira bilangan perpenjuru. Okey, apa tadi? Bilangan bucu sama dengan bilangan sisi. Bilangan sisi 10, jadi bilangan bucu dia 10. Okey, kamu kena ingat nama poligon. Segitiga ada 3 sisi, bilangan sisi dia 3, kita panggil segitiga. Bilangan sisi ada 4, tak semestinya segi 4 sama ni. Ni dia 4 sisi yang tak sama panjang, kita panggil sisi 4. Kita tak panggil segi 4. Kita panggil sisi 4. Sisi bukan segi 4. Sisi 4. Sisi 4. Okey, 5 sisi kita panggil pentagon. Hexagon, heptagon 7, oktagon 8, nonagon 9, dekagon 10. Okey, kalau cikgu ada masalah dengan nak ingat hex dengan heptagon, confuse selalu. Jadi cara nak ingat senang. HE sama kan depan ni. So kita jumpa lepas HE, K kan. K jumpa dulu baru P. Jadi 6 ialah hexagon. Okey, kalau oktagon ni 8, angka 8. Angka 8 kita tulis macam ni. So separuh dia kosong. Jadi kosong tu oktagon. Nonagon macam mana nak ingat? 9 9 kan. So nona ni dekat dengan 9. Jadi 9 lah. Deka dia dekat dengan perkataan desimal. So 10. Okey. So cara nak ingat, kamu kena ingat kalau orang sebut hexagon, kena ingat 6. Heptagon 7. Nonagon 9. Ni mesti kena ingat. Okey, sebab dalam sains pun ada juga gunakan. So memang kena ingat lah. Okey, so sekarang kita belajar cara bagaimana untuk melukis poligon. Okey, mula-mula kena pasti bilangan sisi yang kita nak buat.
Okey, tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Okey, sambungkan semua titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup label. Baca ni benda tak ingat. So ingat macam ni. Mula-mula. Okey, dia nak suruh buat apa ni? 6 sisi kan. Okey, jadi kita buatlah titik-titik ni 6. Dia tak cakap sisi yang sama panjang tak. Dia cakap 6 sisi. Jadi kita buat ikut suka kita lah. Jadi jarak sikit, rapat sikit. Jadi mesti ada 6 sebab dia nak 6 sisi. Lepas tu daripada 6 sisi kita sambung lah. Daripada satu bucu ke satu bucu, satu bucu ke satu bucu, lengkap jadi macam ni. Bila dah lengkap, kenalah label. Sebab dia kata kemudian labelkan dan namakan poligon itu. Kita label lah. Label. Tak kisahlah A kamu nak start sini ke, A kamu nak start kat D ke. Okey, selalunya bentuk ni dia orang kata apa? Lawan arah jam. Jadi kalau kita A kat sini, ni B, ikut lawan jam lah. Kalau ikut jam maksudnya A sini, B sini. Jadi lawan jam A, B, C, D, E, F. Macam tu. Di poligon itu ialah hexagon A, B, C, D, E, F. Okey, itu cara nak lukis poligon. Okey, so kita sambung. Kamu kena tahu sifat sisi. Okey, sifat sisi. Okey, so jadi sifat sisi untuk segitiga, segitiga. Okey, macam ni. Muka surat 207 kita ada segitiga, ada 3 jenis yang kamu kena tahu. Segitiga sama sisi. Bila disebut sama sisi, dia sisi dia semua sama ni. Kalau sini 10 cm, 10 cm, 10 cm macam tu. Okey, sudut pedalaman dia 60. Maksudnya sini 60, 60, 60 macam tu. Okey, segitiga sama kaki. Maksudnya sudut ni sama dengan sudut ni. Dia kaki dia sama, dia ada buat tanda macam ni. Macam tu. Kalau ni segitiga sama sisi, dia buat 3 calit. Macam tu. Okey, segitiga tak sama kaki. Tak sama kaki maksudnya setiap sisi ni tak sama dengan sisi ni, tak sama dengan sisi ni. Semua sisi tidak sama panjang, sudut pedalaman adalah tidak sama. Okey, tu kamu kena ingatlah. Segitiga sama sisi, segitiga sama kaki sudut dua je sama. Segitiga tidak sama kaki. Setiap sisi ni memang tak sama antara satu sama lain, sebab itulah tak sama kaki. Okey, seterusnya kamu kena tahu muka surat 207 iaitu sifat sudut. Okey, segitiga ni bersudut tirus. Bila bersebut segitiga bersudut tirus, maksudnya semua sudut dalam segitiga ialah sudut tirus. Ingat, sudut tirus ni mesti kurang daripada 90 darjah. Okey, jadi semua sudut-sudut ni dia kurang pada 90. Sudut cakar, segitiga bersudut cakar. Satu daripada sudut dalam segitiga ialah sudut cakar. Sudut cakar ialah lebih pada 90, lepas tu kurang daripada 180 darjah. Okey, seterusnya segitiga bersudut tegak. Segitiga bersudut tegak biasanya kita akan label ni 4 segi kecil kat sini. Maksudnya kat sini ialah 90 darjah. Okey, jadi satu daripada sudut dalam segitiga ini bersudut tegak. Bila bersudut tegak mesti 90. Okey, tadi cikgu dah cerita dah. Okey, sekarang kita pergi pada sudut peluaran dan sudut pedalaman. Allah, salah tulis ni. Pedalaman. Sudut dalam dengan sudut luar bagi segitiga. Hasil tambah sudut-sudut pedalaman ialah 180 darjah. Sudut pedalaman maksudnya kat dalam. Bila kat dalam maksudnya A, B, C ni sudut pedalaman kat dalam. Jadi dia kata hasil tambah sudut-sudut pedalaman 180. Di A tambah B tambah C sama dengan 180 darjah. Itu kamu kena faham sudut pedalaman. Okey, yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan ialah 180. Sudut peluaran bersebelahan. Okey, hasil tambah sudut pedalaman. Okey, ini sudut pedalaman dengan sudut kat luar. Ni luar yang bersebelahan, dia sebelah. Ni sudut dalam, dia sebelah dia sudut peluaran ialah 180.
Jadi C tambah D ialah 180 darjah. Kena ingat sifat tu. Okey, sudut peluaran adalah sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Jadi sudut peluaran iaitu D sama dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Ni kalau D ni peluaran, ni sebelah. Jadi kalau bertentangan A dengan B, D sama dengan A tambah B. Okey, ni antara sifat yang patut kamu kenal dan tahu. Ingat sampai bila itu sudut peluaran dan sudut pedalaman segitiga. Dalam tu dalam lah, luar. Okey, so jadi kita tengok contoh. Okey, cari ni contoh ni adalah pada muka surat 209. Okey, cari nilai X bagi setiap rajah berikut. Okey, tadi dia kata sudut pedalaman campur semua 180. Jadi 180 diperolehi dengan X tambah 92 tambah dengan 37. Jadi kita bawa semua, jadi kita selesaikan 80 sama dengan X tambah campur ialah dapat 129 darjah. Kita nak X kan, jadi ni tambah bawa ke kiri, jadi tolak 180 tolak 129 sama dengan X. Di X sama dengan kamu tekan dan tolak dapatlah 51 darjah. Okey, cikgu suka tulis dulu baru cikgu make up darjah. Okey, siap untuk A. Jadi sekarang kita buat B. Okey, kalau B kamu ingat tadi sudut peluaran sama dengan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. Jadi X ialah ni sudut peluaran sama dengan sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. Jadi 79 tambah 28. Ingat balik tadi. Tadi kita ni sudut peluaran sama dengan hasil tambah dua sudut yang pedalaman yang bertentangan. Jadi D sama dengan A tambah B. D sama dengan A tambah B. Jadi tekan. Okey, 79 tambah 28 dapatlah 107. Okey, sekarang kita nak pergi contoh yang terakhir. Ini berkaitan dengan sifat segitiga, tiga sama kaki, apa semua yang cikgu cerita tadi kamu kena tahu. Okey, so dia kata darjah PQRS. Kalau ni kamu kena baca PQRS, kamu kena baca pertama mana PQRS. Okey, garis lurus. Abang ialah garis lurus. Hitung nilai X dengan Y. Dia so cari nilai X, cari nilai Y. Okey, macam nak buat. Kamu tengok betul-betul, kamu perambang betul-betul. Okey, ni sudut peluaran. Sudut peluaran kalau campur dua ni, sudut ni dengan yang ni, dapatlah nilai dia. Okey, lepas tu kalau TRS. Okey, cikgu tulis ya. TRS 84 dengan 46. Okey, segitiga kalau campur mesti 180 kan. Okey, jadi apa yang patut kita buat ialah okey, simbol sudut. Kita nak kira sudut ni kan. Sudut ni kita tahu campur semua ni 180. Di sudut ni kita baca TSR tak apa, asalkan S duduk tengah. S ni maksudnya sudut. Ni sudut S ni. TSR RST benda yang sama, iaitu 180. Sebab hasil tambah semua ni jadi 180. Jadi 180 tolak 46 tolak 84. So dapat jawapan dia ialah 50 darjah. So sini 50 darjah. Okey, so jadi apa yang kita nak buat ialah, okey, kalau korang perasan tadi cikgu abang segitiga sama kaki, dia ada tanda macam ni. Bila tanda macam ni, kalau sudut ni sama dengan sini, so kalau sini 50, ni kan segitiga sama kaki kan, so ni 50, maksudnya sebelah ni 50 lah. Okey, so kita boleh cari X ni. Ni sudut peluaran dengan sudut pedalaman.
Laman X diperolehi dengan 180 tolak 50. Jadi ialah 130 darjah. Tadi kan cikgu cakap sudut perluaran campur dengan sudut pedalaman yang sebelah dengan dia. Nilai dia campur dua ni dapat 180. Jadi kita tolak 50 dapatlah X 130. Okey, sekarang kita nak cari Y. Okey, Y tadi sini 50, 50. Kita boleh cari tak sini? Boleh dengan cara tolaklah 180 tolak 50 tolak 50 dapatlah sini. Sini ni ialah QTS. Sudut QTS sama dengan 180 tolak 50 tolak 50. Okey, dapatlah 80. Okey, bila 80 kita nak cari Y. Y 80 ni maksudnya campur dua-dua ni. Okey, jadi 8Y sama dengan 80 tolak 46. Dapatlah 34. Okey, siaplah kita punya nilai Y. Barulah kita make up. Okey, itu saja. Okey, terima kasih.